سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah berikan kepada kita, dan kita manfaatkan dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan cara kita menonton majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kuliah kita hari ini dianjurkan oleh Masjid Sarjana Utama Sungai Buloh. Dan hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sempena lebih kurang berbaki 5 minggu lagi, ataupun kurang lagi daripada 50 hari, 30 hari lebih, 30 ke 40 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Saya bertanya pada diri saya dan tuan-tuan bertanya pada diri tuan-tuan, apakah kita sudah bersedia untuk menjambut tetamu yang paling dimuliakan, iaitu tetamu bulan Ramadan. Dan sempena Ramadan yang bakal berkunjung, janganlah kita anggap ia satu kebiasaan yang saban tahun kita bertemu, meraihkan dengan ibadah-ibadah. Namun kita perlu persiapkan diri kita agar persiapan ini lebih rapi. Dan mudah-mudahan Ramadan yang bakal kita temui ini adalah Ramadan yang paling terbaik yang kita lakukan. Kenapa tuan-tuan? Sebab sesiapa yang bertemu dengan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan, dia akan keluar daripada Ramadan dalam keadaan dua. Pertama, iaitu dalam keadaan dia mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Seperti mana Nabi sebut dalam sepotong hadis yang sahih. Kata Nabi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah ampunkan segala dosa yang dia pernah lakukan. Sama ada dosa yang daripada dia kecil sampailah ke saat itu usianya 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, semuanya Allah Ta'ala akan ampunkan. Jadi itu adalah harapan kita, nak melaksanakan beribadah dalam bulan Ramadan paling terbaik agar kita dapat pengampunan daripada Allah. Namun, sesiapa yang menghadapi Ramadan dalam keadaan culas, lalai, dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh, ingatlah ancaman Nabi SAW dalam sepotong hadis yang juga masyhur, ketika mana Nabi naik tangga mimbar Nabi di Raudah di Masjid Nabawi. Nabi ada sebut 3 kali amin, dan sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW apa yang Nabi lakukan sebentar tadi. Lalu Nabi SAW menyebutkan, tadi Jibril berdoa kepadaku 3 doa dan aku telah mengaminkan. Pertama, doa Jibril, sesiapa yang mendengar nama Nabi SAW namun tidak bersalawat ke atas baginda, maka ia orang yang paling rugi dan paling malang. Nabi sebut amin. Anak tangga yang kedua, Jibril berdoa lagi sekali. Kata Jibril, siapa yang memiliki kedua orang tuanya ataupun salah seorang daripada orang tuanya, namun tak menjadi asbab kepada anaknya itu untuk masuk ke dalam syurga Allah, maka itu anak yang paling rugi dan paling malang. Nabi kata amin. Maknanya seorang anak yang ada orang tua, salah seorang daripada mereka, namun dia tak berbakti kepada orang tuanya, tak menjadikan orang tuanya sebagai tiket dia masuk ke dalam syurga Allah, kata Nabi, itu orang yang paling rugi dan paling malang. Dan yang ketiga, kata Jibril berdoa, sesiapa yang bertemu Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, namun dia keluar daripada Ramadan tanpa dapat pengampunan daripada Allah, itulah orang yang paling rugi dan paling malang. Nabi sebut amin. Maknanya apa tuan-tuan? Daripada hadis ni kita faham, siapa yang bertemu Ramadan namun dia culas, dia lalai, dia leka daripada Ramadannya, ibadah dalam bulan Ramadan,
dia akan menjadi manusia yang paling rugi dan paling malang. Kalau ia disebutkan oleh Nabi, berarti ia datang daripada Allah Ta'ala. Siapa yang boleh menjamin tuan-tuan, kalau kata kerugian, kehinaan, kekurangan yang datang daripada mulut Nabi SAW, boleh kata masa hadapannya di akhirat nanti adalah gelap gelita. Artinya di sini, destinasi selepas Ramadan adalah pengampunan daripada Allah ataupun kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita nak mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya, macam mana kita nak berpuasa dengan iman dan pengharapan sampai kita dapat pengampunan daripada Allah sepanjang Ramadan? Di sini tuan-tuan, Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitab Lataif Ma'arif, dia menyebutkan setiap mukmin yang menghadapi Ramadan, dia akan menghadapi dua jihad. Dan siapa yang menghidupkan kedua-dua jihad ini, maka dia akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dua jihad ni tuan-tuan? Dua jihad ni saya sebutkan sebagai ruh Ramadan. Okey, ruh Ramadan. Kenapa ruh Ramadan? Sebab setiap manusia yang hidup, jasad manusia yang hidup ni mesti ada ruh di dalamnya. Tanpa ruh, maka jasad tu akan mati. Begitu juga dengan Ramadan, dia mesti ada ruhnya. Tanpa ruh Ramadan, Ramadan kita akan mati. Maka Ramadan kalau mati tuan-tuan, binasalah, gelaplah masa hadapan kita, menjadi manusia yang rugi. Baik, jadi macam mana kita nak menghidupkan ruh Ramadan? Daripada kata Ibn Rajab tadi tuan-tuan, ada dua jihad. Satu jihad di siang hari, satu lagi jihad di malam hari. Bahasa mudahnya tuan-tuan, saya cuba mudahkan. Sebenarnya jihad di siang hari tu ada satu perkara, dan jihad di malam hari ada dua perkara. Okey, maknanya ada tiga perkara. Tiga ibadah ni mesti dilakukan sepanjang Ramadan, barulah kita dikira menghidupkan Ramadan kita. Apa dia tuan-tuan? Pertama, jihad di siang hari namanya as-siyam, berpuasa. Puasa di sini kita kena keluar daripada konteks, iaitu puasa hanya tahan lapar dan dahaga. Tidak, tapi puasa seluruh panca indera kita, jangan melakukan maksiat kepada Allah. Puasa mata, jangan melihat maksiat. Puasa telinga, jangan mendengar maksiat. Puasa mulut, jangan cakap benda maksiat. Puasa tangan, jangan pegang benda maksiat, jangan buat maksiat. Puasa hati, puasa nafsu, puasa kemaluan kita, kaki kita dan segala macam panca indera kita, jagalah jangan bermaksiat kepada Allah. Maka itulah as-siyam. Perhatikan Ramadan kita yang lalu, kenapa dia tak memberi kesan tarbiyah pada diri kita? Sebab kita hanya berpuasa lapar dahaga, tapi perkara yang lain tidak ada puasanya kepada Allah Ta'ala, masih lagi tetap melakukan maksiat kepada Allah. Itu pertama, as-siyam. Kedua adalah al-qiyam, solat malam. Okey, Ramadan bukan sekadar jaga solat malam iaitu tarawih, tetapi juga perlu komplit solat-solat fardu yang lain. Solat subuh, maghrib, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dan diekstrakan dengan solat tarawih. Okey, sebab apa? Ramai kalangan kita, keluarga kita, sahabat anda kita, ramai yang puasa, bersahur dengan kita, berbuka dengan kita, tapi ramai juga yang meninggalkan solat. Habis tuan-tuan, maka ruh Ramadannya tidak hidup. Jadi pertama puasa, yang kedua adalah solat. Tapi pada Ramadan ekstra ada solat qiyam dia, melalui tarawih ataupun solat-solat malam kita bersendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ni lebih praktikal tuan-tuan. Sebab ramai yang puasa, ramai yang solat, namun yang ketiga ni ramai yang tinggalkan. Apa dia? Iaitu membaca Al-Quran. Ramai yang puasa, ramai yang solat, tapi ramai yang tak membaca Al-Quran. Sedangkan Ramadan ni dia dimuliakan kerana Allah turunkan Quran di dalam bulan Ramadan. Baik, kalau kita tengok pada perbuatan para ulama silam, antaranya Imam Malik bin Anas, yang mana Imam Malik ni tuan-tuan, sepanjang hayat dia sibuk belajar dan mengajar dalam ilmu hadis. Namun masuk bulan Ramadan, dia meninggalkan pengajiannya dan pembelajarannya, semata-mata fokus untuk pembacaan Al-Quran. Begitu juga dengan Imam Syafi'i sendiri, yang mana selain bulan Ramadan, Imam Syafi'i akan khatam sebanyak 30 kali sebulan. Masuk Ramadan, Imam Syafi'i akan menambahkan lagi, menggiatkan lagi bacaan Quran dia, sehingga dia khatam sebulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Jadinya tuan-tuan,
Yang saya sebutkan tadi, as-siyam, al-qiyam, al-Quran. 3 komponen ni adalah roh Ramadan. Siapa yang menghidupkannya, maka berjayalah Ramadannya, keluar daripada Ramadan, mendapat pengampunan Allah dan akan dipakaikan dengan pakaian takwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, dia bukan bermula pada 1 Ramadan nanti. Dia sepatutnya dilatih dan bermula daripada bulan Rejab menuju kepada Sya'ban, dan insya-Allah pada Ramadan nanti kita sudah terbiasa menjadi rutin untuk melaksanakannya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama bersedia menghadapi Ramadan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.